Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk falasi. Ahli kumpulan 3. Falasi. Maksud falasi berasal daripada perkataan Yunani ataupun Latin yang bermaksud sesat fikir. Akan tetapi, terdapat beberapa pendapat yang menyatakan maksud falasi iaitu menurut Abdul Rahman Haji Abdullah, maksud falasi ialah kesilapan atau kepalsuan pada cara kita berfikir ataupun berhujah. Bagi Ratna Roshid Abdul Razak menyatakan bahawa satu hujah yang tidak sah walaupun hujah tersebut secara sepintas lalu kelihatan benar. Dan bagi Ainun Muhammad dan Abdullah Hasan menyatakan maksud falasi ialah fikiran kita itu betul sedangkan sebenarnya tidak. Jadi sebagai kesimpulannya, maksud falasi ialah huraian, alasan, pendapat, kesimpulan ataupun hujah yang mengelirukan atau dengan lebih mudah, hujah yang lemah dan cacat. Falasi terbahagi kepada dua iaitu falasi formal dan falasi tidak formal. Falasi formal bermaksud mudah dikesan dan mudah untuk ditolak. Contohnya, macam kalau hujah itu tidak sah, maka ia mengandungi atau melakukan falasi formal. Contoh falasi formal ini ialah semua mamalia berdarah panas. Burung berdarah panas. Maka burung adalah mamalia. Itu ialah contoh untuk formal. Tapi bagi falasi informal atau falasi tidak formal pula ialah kelemahan atau kesalahan yang berada dalam suatu hujah dari segi kandungan hujah, bukan bentuk atau strukturnya. Dia tidak begitu mudah dikesan, malah ianya kompleks. Jadi salah satu contoh untuk falasi informal ialah mutu pendidikan dalam negara semakin menurun. Adalah jelas bahawa pendidik kita langsung tidak berdedikasi. Jadi dekat sini falasi informal ni maksudnya contoh dia ni dia nak macam cakap pendidik tu yang penyebabnya. Kita tak semestinya pendidik, mungkin boleh jadi murid ke, sistem ke dan sebagainya. Jadi secara keseluruhannya, maksud falasi ini membawa kepada sesuatu hujah yang lemah dan cacat. Contoh, macam kekayaan membawa kebahagiaan ataupun anak dara nyanyi dekat dapur. Maksudnya, anak dara nyanyi kat dapur dapat laki tua, tapi tak semestinya benda tu. Okey, jadi dekat sini masuk anak dara menyanyi, perumpamaan masuk anak dara menyanyi dekat dapur memang akan dapat laki tua, tapi sebenarnya tidak. Ia just perumpamaan untuk kita menghormat ketika masak lah. Maksudnya macam tak boleh lah untuk nyanyi kat dapur secara berlebihan. Boleh untuk nyanyi tapi tidak secara berlebihan. Jadi begitulah maksud falasi atau contoh-contoh falasi. Berikut merupakan kategori falasi iaitu falasi umum, falasi emosi, falasi genetik. Falasi umum terbahagi kepada 12 dan falasi emosi terbahagi kepada 3, falasi genetik terbahagi kepada 6. Seterusnya ialah falasi soalan perangkap. Falasi iaitu falasi yang pertama yang bermaksud soalan tersembunyi yang telah diimplikasikan dalam soalan tersebut mengenai sesuatu perkara yang belum dibuktikan. Tujuan falasi soalan perangkap ini ialah untuk memerangkap seseorang untuk menjawab soalan yang ditanya ataupun soalan tersebut. Contohnya macam, adakah kamu masih menghisap rokok? Jadi orang yang menjawab soalan ini mengakui secara implikasi yang dia pernah menghisap rokok. Maksudnya dia macam dia mengaku sama ada ya ataupun tidak. Itu ialah contoh falasi soalan perangkap. Maksudnya kita nak memerangkap seseorang, kita nak dia cakap perkara yang benar sama ada ya atau betul ataupun memang dia dah buat. Itu ialah falasi soalan perangkap. Seterusnya, saya akan menerangkan falasi jalan tengah. Falasi jalan tengah ni membawa maksud percaya bahawa jalan tengah merupakan jalan penyelesaian yang terbaik. Orang akan menganggap jalan tengah ni adalah jalan selamat ataupun ada kalanya bersikap sederhana tu adalah sikap yang baik. Sebagai contoh situasi, penjual kereta ni menawarkan harga sebanyak 30k manakala pembeli kereta
menawarkan harga sebanyak 28K. Oleh kerana kedua-dua belah pihak menawarkan harga yang berbeza, maka si pembeli ini menawarkan harga sebanyak 29K sebagai jalan tengah. Dan si pembeli ini menganggap itu adalah harga yang berpatutan. Namun bagi si penjual ini, modal penjual untuk memulihkan kereta terbakar adalah sebanyak 29K. Jadi harga tersebut adalah tidak berpatutan bagi si penjual tersebut. Okay, sebagai kesimpulannya, kebiasaannya apabila kita menghadapi konflik antara dua pihak, kita dinasihatkan untuk memilih jalan tengah. Namun jalan tengah ni bukanlah satu jalan yang boleh memuaskan kedua-dua belah pihak, sebab kadang-kala jalan tengah ni boleh menyebabkan sebelah pihak sahaja yang berpuas hati. Kadang-kala dia boleh menyebabkan kedua-dua belah pihak tidak berpuas hati. Jadi jalan tengah ni adalah bukanlah jalan yang terbaik untuk sesetengah keadaan. Saya akan meneruskan perbincangan ini dengan menerangkan dua lagi contoh falasi yang terkandung dalam bab ini. Jadi yang pertama sekali adalah falasi hitam atau putih, dengan nama yang lebih terkenal lagi adalah dilema. Nama falasi hitam atau putih ini diambil daripada perkataan lawan, dari kata lawan seperti hitam putih, kekurangan keamanan, panas sejuk dan banyak lagi. Tetapi nama dilema itu merupakan sebuah nama daripada bahasa Yunani yang bermaksud cadangan berganda. Dilema ini merupakan satu situasi yang amat sukar di mana sesuatu masalah itu menawarkan dua kemungkinan penyelesaian. Mesti korang fikir macam senang je lah kan, ada dua pilihan. So pilih je lah antara dua penyelesaian tu. Tak, dia sebenarnya lebih rumit. Apa yang membuatkan sebuah situasi itu menjadi dilema adalah apabila kedua-dua cadangan penyelesaian itu tidak boleh diterima ataupun tidak membawa kesenangan kepada kita. Contohlah saya bagi masa sekolah menengah dulu kan baru lepas habis SPM. Mesti ramai yang pernah tertanya kan, nak sambung belajar ke nak terus bekerja? Kalau sambung belajar macam malas, kalau terus bekerja nanti penat, gaji tak banyak. So itulah dilema. Seterusnya, terdapat juga falasi di mana berlaku akibat daripada kecantikan ilmu. Namanya adalah falasi kejahilan. Falasi kejahilan itu berasal daripada bahasa Latin, iaitu argumentum ad ignorantium, lalu diterjemahkan kepada bahasa Inggeris, which is argument from ignorance. Falasi ini berlaku apabila kita mempertahankan idea kita dengan menyatakan tidak ada bukti sahih yang menyatakan idea kita itu salah. Kat sini kan kita ada contoh kat sini daripada www.palatau.com oleh Ahmad Aiman pada September 2019, iaitu bumi ini petak. Saya yakin bahawa bumi ini berbentuk petak kerana rakan-rakan saya kata begitu, dan mereka pun kedengaran amat meyakinkan. Jadi sampai itu sajalah bahagian saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya adalah falasi menyalahgunakan prinsip. Apa itu falasi salah guna prinsip ni? Falasi ini akan terjadi apabila kita gagal menyedari bahawa setiap prinsip dan peraturan ni mengandungi pengecualian yang implisit ataupun pengecualian yang tersirat. Ini juga akan terjadi apabila kita percaya bahawa tiap-tiap prinsip ni boleh dilaksanakan setiap keadaan tanpa mengambil kira konteks. Sebagai contoh situasi, terdapat sebuah panggung wayang ni menayangkan sebuah filem yang diklasifikasikan sebagai tontonan hanya untuk 18 tahun ke atas. Nak dijadikan cerita, penjaga pintu wayang ni dia tidak membenarkan sepasang suami isteri yang membawa anak mereka sekali yang baru berumur 9 bulan untuk masuk ke panggung wayang. Penjaga pintu wayang ni akan membenarkan sepasang suami isteri tersebut untuk masuk sekiranya mereka tidak membawa masuk sekali anak mereka. Jadi falasi ini akan terjadi apabila kita menganggap setiap prinsip dan peraturan tu tidak mempunyai pengecualian langsung. Jadi itulah falasi salah guna prinsip. Seterusnya adalah falasi hujah berbelit-belit ataupun kita boleh kenal pasti sebagai falasi petitio principii. Maksud falasi hujah berbelit-belit ni adalah kesimpulan yang dibuat adalah sama seperti premis. Sebagai contoh, dua orang pencuri
ia mencuri beberapa utas barang kemas dan di antaranya terdapat sebiji batu permata yang kedua-dua pencuri itu ingin memilikinya. Dan contoh yang kedua pula adalah bagaimana kamu pasti tentang hal itu. Okey, seterusnya adalah falasi kebetulan. Falasi kebetulan ni ia berlaku apabila seseorang itu yakin kepada sesuatu perkara yang pada sifatnya, tetapi ia dianggap benar bagi kes-kes ini. Sebagai contoh, kacamata ni ia lambang kepada kebijaksanaan. Dan contoh yang kedua adalah lelaki bermisai melintang ni adalah dianggap garang. Falasi klise. Klise ialah ayat-ayat yang sudah menjadi sebutan lumrah. Klise termasuk madah pujangga, peribahasa, pepatah dan lain-lain, di mana ayat-ayat itu disusun dalam bentuk bahasa yang indah agar mudah diingat. Oleh kerana klise sangat popular dan kita tahu banyak klise, kita kerap terdorong untuk menggunakan klise sebagai premis apabila berfikir dan membuat keputusan. Kebanyakan klise adalah kenyataan yang mengandungi kesimpulan-kesimpulan yang terlalu am. Hal ini kerana memang ada kalanya biar lambat asalkan selamat adalah betul, tetapi dalam banyak keadaan lain, siapa cepat dia dapat. Seterusnya, falasi novelty. Perkataan novel bermakna baru dan novelty bermakna kebaruan. Falasi novelty berlaku apabila seseorang itu percaya bahawa sesuatu itu tentu lebih baik semata-mata kerana ia baru. Kita melakukan falasi ini apabila kita percaya apa-apa idea atau produk yang baru adalah baik semata-mata kerana ia baru. Sebagai contoh, kita selalu percaya pelbagai masalah yang berlaku di tempat kerja kita akan selesai apabila ketua yang ada diganti dengan ketua baru, carta organisasi baru ataupun pengurusan baru. Baiklah, sekarang saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk falasi belas kasihan. Okay, falasi belas kasihan ini juga dikenali sebagai argumentum ad misericordiam. Selain itu, falasi belas kasihan ini juga dikenali sebagai seseorang itu akan cuba mendapat sokongan hujahnya daripada seseorang lain dengan mengeksploitasikan perasaannya sehingga menimbulkan perasaan belas kasihan ataupun perasaan bersalah. Selain itu, falasi belas kasihan juga didefinisikan sebagai seseorang yang telah memperalatkan emosi orang lain dengan meminta kasihan ataupun meminta rasa kesian dan bukannya untuk membuktikan apa yang diperkatakan itu benar ataupun salah. Jadi dekat sini saya ada bagi satu contoh di mana contoh tersebut berbunyi begini. Tolonglah saya hakim, ringankan hukuman saya. Keluarga saya amat miskin. Sudah banyak hari saya tidak makan. Oleh sebab itu saya terpaksa mencuri. Jadi berdasarkan contoh yang telah saya berikan, kita dapat rumuskanlah bahawa banduan tersebut sebenarnya dia meminta hakim tersebut untuk menyokong hujahnya supaya hakim tersebut akan meringankan hukuman yang akan diberikan kepada banduan tersebut. Jadi dekat sini sebenarnya banduan tu telah melibatkanlah falasi belas kasihan, di mana dia akan memberi alasan seperti keluarga dia miskin, sebab tu dia tidak dapat makan dan sebab tu juga dia akan mencuri, dan dengan harapan pihak hakim akan meringankan hukuman terhadap dia. Seterusnya, falasi rayuan khas. Okey, falasi rayuan khas ni ialah peraturan, prinsip ataupun syarat yang sepatutnya dikenakan ke atas orang lain tetapi bukan untuk diri kita. Jadi apa yang akan terjadi sekiranya prinsip ataupun syarat itu terjadi pada diri kita? Jadi kesan dia, seseorang itu dia akan mengatakan bahawa kesnya adalah terkecuali dengan memberi beberapa alasan khas tanpa membuktikan bukti yang kukuh. Okey, contohnya dekat sini,
Kesibukan bekerja menjadi alasan Abu untuk tidak terlibat sangat dalam tugasan kumpulan yang diberikan oleh pensyarah. Jadi, apa yang saya dapat rumuskan berdasarkan contoh ini, Abu merasakan dirinya perlu dikecualikan daripada tugasan kumpulan tersebut kerana dia mengatakan bahawa dia sibuk bekerja, sedangkan ahli-ahli kumpulan yang lain juga mempunyai komitmen lain juga sama seperti Abu. Jadi dekat sini kita dapat lihatlah bahawa Abu ni dia tidak dapat memberikan satu alasan, dia hanya dapat memberikan alasan tanpa mengemukakan bukti yang kukuh kepada ahli kumpulannya. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai falasi ad hominem. Ad hominem merupakan perkataan Latin yang secara harfiahnya bererti kepada orang dan ia merupakan singkatan bagi argumentum ad hominem yang bermaksud hujah yang ditujukan kepada individu. Selain itu, ad hominem juga berkait dengan serangan peribadi di mana kita bukan mengkritik idea seseorang tetapi sebaliknya menghentam peribadi orang itu, misalnya dengan mengatakan dia sudah nyanyuk, dia tidak waras, dia melampau dan sebagainya. Sebagai contoh, Encik Ali tidak perlu komen apa-apa tentang bola. Apa dia tahu tentang bola? Dia sendiri kaki bangku. Dalam contoh tersebut, kenyataan yang dikemukakan oleh Encik Ali dikatakan salah kerana Encik Ali seorang yang kaki bangku. Ini adalah hujah yang salah. Meskipun Encik Ali seorang yang kaki bangku, tidak bermakna apa yang dikatakan oleh Encik Ali tentang bola adalah salah. Hujah ad hominem selalunya digunakan pakai oleh seorang yang lemah dan cuba untuk mengelak daripada menyerang kenyataan yang dikemukakan dengan menyerang individu yang mengemukakan kenyataan tersebut. Seterusnya ialah falasi ad populum. Ad populum bermaksud kumpulan dan popular. Falasi ad populum merupakan falasi yang menolak atau menentang idea atau saranan atau pendapat sesebuah kumpulan dengan cara mencari kekurangan atau keburukan kumpulan tersebut. Sebagai contoh, kebanyakan orang bersetuju dengan Perdana Menteri. Jadi, Perdana Menteri adalah benar. Contoh lain pula, semua lelaki adalah mata keranjang atau semua wanita adalah mata duitan. Jadi, falasi ad populum ni menggunakan hujah yang salah kerana hanya bersandarkan bahawa sesuatu itu benar hanya kerana majoriti berpendapat demikian. Seterusnya, falasi merujuk ke wibawaan pula menunjukkan keadaan di mana penghujah ingin menyatakan dan menguatkan hujahannya merujuk kepada seseorang yang boleh dipercayai, walaupun ianya belum diketahui kebenarannya. Malahan, hujahan tersebut akan tidak kukuh sekiranya seseorang yang dirujuk itu tidak boleh dipercayai ataupun tidak pakar dalam bidang-bidang tertentu. Sebagai contoh, pakar kesihatan pemakanan ada menyatakan sekiranya kita ingin hidup sihat, kita perlu memastikan pemakanan yang seimbang perlu dititik beratkan di samping sentiasa bersenam. Manakala falasi komposisi bermaksud setiap unsur terbaik apabila ia berdiri sendiri dan akan kekal terbaik sekiranya disatukan dengan unsur-unsur yang lain. Sebagai contoh, mata bak bintang kejora akan kelihatan cantik sekiranya berdiri sendiri. Namun, jika disatukan dengan bahagian-bahagian yang lain pada wajah, ianya mungkin tidak kelihatan cantik. Namun, begitulah sebaliknya. Batu bata yang buruk ketika berdiri sendiri, jika digabungkan dengan batu bata yang lain, akan kelihatan sedap mata memandang keseluruhannya.
Secara kesimpulannya, falasi merupakan satu bentuk pemikiran yang mungkin dianggap biasa bagi setiap orang. Namun, jika dibiarkan tanpa memikirkan kesannya, akan menimbulkan pelbagai masalah. Jadi, falasi juga sangat penting untuk membantu seseorang dalam mengkaji, menganalisis dan berfikiran secara rasional dan mengkaji sesuatu perkara sebelum membuat keputusan. Selain itu, kesilapan cara kita berfikir juga yang akan menyebabkan falasi. Jadi, kita haruslah mengamalkan berfikiran secara logik, boleh mengelak daripada berlakunya falasi. Sekian, terima kasih.